Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Malam ini kita mendengar satu pendirian keputusan yang diumumkan oleh SPRM yang wajib Anda share kepada semua grup yang Anda miliki. SPRM sejak kebelakangan ini di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita yang terkini, yaitu yang amat berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bergerak dengan begitu agresif, progresif, dan dinamik. Mereka bergerak tanpa disekat oleh sesiapapun, sehingga kan sejak pemerhatian saya sebagai pemerhati politik bebas dalam politik Malaysia, saya perhatikan sejak saya mula mengulas tentang politik, inilah kali pertama SPRM bergerak begitu bebas, begitu lantang, dan tanpa rasa takut-takut. Saudara-saudara, adakah ini adalah bukti utama bahwa ianya disebabkan oleh tindakan Anwar Ibrahim mengesahkan dan juga mengisytiharkan perang rasuah habis-habisan? Hari ini SPRM sekali lagi tampil mengukuhkan apa yang didakwa oleh Anwar Ibrahim sebagai tiada campur tangan di dalam penguatkuasaan SPRM atau PDRM. Anwar Ibrahim menyatakan dia tidak langsung campur tangan, cuba-cuba campur tangan dalam siasatan SPRM. Dan Anwar Ibrahim juga telah mengisytiharkan perang rasuah habis-habisan sehingga ke akar umbi, dan Anwar Ibrahim kata yang mula-mula beliau akan tangkap, yang mula-mula akan dicantas terlebih dahulu ialah jerung-jerung besar yang mana sebelum ini seringkali terlepas. Yang seringkali dihukum adalah siapa lagi kalau bukan ikan bilis. Tapi sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, semua jerung-jerung mula tiba-tiba nak jadi ikan bilis pula. Manakan tidak, jerung-jerung ditangkap, mula dipersoal bola, didakwa di mahkamah. Hari ini SPRM sekali lagi tampil memberikan kejutan yang luar biasa. Kalau Anda takut dengan SPRM, jangan terima rasuah. Kalau Anda takut dengan SPRM, jangan makan rasuah. Rasuah itu dosa yang sangat besar, saudara-saudara sekalian. Menurut SPRM pada hari ini, panel SPRM menyatakan tiada individu termasuk hakim boleh dikecualikan siasatan undang-undang. Ini amat kita setujui, ini amat kita tunggu-tunggu. Keputusan seperti inilah yang kita mahu. SPRM memang ditubuhkan untuk menyiasat semua orang, tidak peduli tanpa mengira pangkat, darjat, kekayaan, bangsa, agama, dan latar belakang tempat. Siapa yang bersalah perlu disiasat. Sama ada bersalah atau tidak, itu belakang cerita. Karena mereka mempunyai hak untuk mempertahankan diri, dan pastinya SPRM tidak akan menganiayai Anda kalau tiada bukti. Kalau tidak ada bukti, pasti SPRM tidak akan mendakwa Anda. Oleh sebab itu, apabila saya membaca laporan ini, saya cepat-cepat ambil keputusan perlu menyokong tindakan panel SPRM ini menyatakan tiada individu termasuk hakim boleh dikecualikan siasatan undang-undang. Panel penilaian operasi SPRM hari ini menegaskan tiada mana-mana individu atau pihak termasuk badan kehakiman boleh dikecualikan daripada penyiasatan penguatkuasa undang-undang. Pengerusinya Datuk Ahmad Rosli Muhammad Syam berkata dakwaan Badan Peguam Malaysia yang menyatakan bahawa SPRM sebagai badan penguatkuasa tidak kompeten atau tidak mempunyai badan kuasa untuk menyiasat bekas hakim Mahkamah Tinggi adalah tidak benar. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya tentang pendedahan ini, beliau berkata dalam kes berprofil tinggi seperti SRC Internasional, tanpa kecekapan SPRM menyiasat, kes itu tidak akan dapat bertahan dalam perbicaraan di mahkamah. Dalam kes SRC Internasional, terdapat sabitan yang kukuh serta melepasi beberapa peringkat rayuan oleh defendant, kata beliau.
Kesimpulannya, saya berpendapat bahwa tiada sesiapa atau pihak yang berhak dikecualikan daripada penyiasatan oleh penguat kuasa undang-undang, sama ada anggota pentadbiran, badan perundangan atau badan kehakiman. Beliau yang juga bekas timbalan Ketua Bahagian Pendakwaan Jabatan Peguam Negara juga menyangkal kenyataan Majlis Peguam Malaysia dan beberapa pihak lain yang berkata SPRM tidak mempunyai peranan untuk melaksanakan tugasan menyiasat etika hakim disebabkan terdapat jawatan kuasa etika kehakiman yang ditubuhkan di bawah Akta Jawatan Kuasa Etika 2010. Ia tidak sepatutnya betul terutamanya dalam ia tidak sepenuhnya betul terutamanya dalam penegasan bahawa SPRM tidak mempunyai kuasa atau kecekapan, kata beliau. SPRM diwujudkan sebagai satu entiti untuk memerangi rasuah di Malaysia. Ia diberi kuasa oleh Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 untuk menyiasat sebarang bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Tiada agensi atau badan lain yang mempunyai kuasa yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kecekapan untuk menyiasat kesalahan jenayah rasuah, kata beliau lagi. Beliau menjelaskan apabila menerima laporan atau aduan rasuah, salah guna kuasa atau penyelewengan, SPRM bertanggungjawab untuk menyiasat, dan apabila disiasat lalu menemukan bukti dan fakta untuk menyokong unsur rasuah atau salah guna kuasa, kertas siasatannya kepada peguam negara. Selain itu, Ahmad Rosli berkata, berdasarkan fakta siasatannya dalam kes terutama SPRM juga tertentu, SPRM juga boleh merujuk kes untuk tindakan tata tertib mengikut surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 tahun 1975 dan surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 1997 dengan persetujuan pendakwa raya. Fungsi SPRM dalam siasatan kes bekas Mahkamah Tinggi itu juga sudah selesai apabila agensi penguatkuasa itu merujuk kes siasatannya kepada Ketua Hakim Negara seperti yang dimaklumkan di Parlimen oleh Majlis Jabatan Perdana Menteri. Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Uthman Said pada 23 Februari lalu atas persetujuan Peguam Negara. Azalina semalam juga sudah mengesahkan satu laporan dihantar kepada Ketua Hakim Negara dan dalam laporan itu dinyatakan terdapat pelanggaran kod etika hakim, katanya. Menjelas lebih lanjut, Ahmad Rosli berkata hak di bawah perlembagaan dan kuasa SPRM untuk menyiasat sebarang bentuk rasuah yang disyaki dan salah guna kuasa hakim, Mahkamah Atasan sebenarnya telah dijelaskan dan diperakui dalam kes Haris Fathila bin Mohamed Ibrahim dan Anor Iwan Lawan Tan Sri Datuk Sri Haji Azam bin Baki SPRM dan Kerajaan Malaysia nombor rujukan awam pada 24 Februari 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.